Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami daripada kumpulan 6 ingin membentangkan pembentangan RPH. Ahli-ahlinya adalah Aimardati binti Muhammad Nazli, Siti Sarah binti Muhammad Saharuddin, Nur Farhana Yasmin binti Harun dan juga Muhammad Irham bin Qasaruddin. Butiran-butiran penting yang terdapat dalam RPH kami adalah mata pelajaran pendidikan Islam, tingkatan 3, bilangan murid seramai 35 orang dan juga tajuk adalah pengurusan jenazah. Standard kandungan yang kami tulis dalam semua RPH kami adalah menguruskan pengurusan jenazah serta mengamalkannya secara beradab dan istiqamah. Manakala standard pembelajaran pula adalah berbeza mengikut RPH masing-masing. Di sini saya nyatakan semua sekali standard pembelajaran, iaitu menyatakan maksud hukum dan dalil, menyatakan tindakan menghadapi orang yang sedang ternat, menjelaskan tindakan awal terhadap jenazah, menerangkan kewajipan terhadap jenazah dan juga menerangkan adab menziarah jenazah dan yang terakhir melaksanakan amali solat jenazah dan menziarahi jenazah secara beradab. Baiklah, saya Nur Farhana Yasmin binti Harun akan memulakan pembentangan dengan objektif RPH 1. Terdapat dua objektif RPH. Yang pertama iaitu menyatakan maksud, hukum dan dalil pengurusan jenazah, dan yang kedua menyatakan tindakan ketika menghadapi orang yang sedang ternat. Seterusnya, terdapat 4 jenis bahan bantu mengajar dalam RPH ini termasuklah video, kertas A4, buku teks, dan pernyataan. Beralih kepada bahagian yang paling penting iaitu langkah pelaksanaan dan pendekatan yang digunakan dalam RPH ini. Pada fasa permulaan yang berlangsung selama 7 minit, terdapat bahan bantu mengajar seperti video yang digunakan untuk memaparkan tayangan video mengenai jenazah yang terbiar tanpa pengurusan. Dan murid dikehendaki untuk memberi respon dan mengaitkan dengan tajuk pelajaran kerana tujuan fasa permulaan ini adalah untuk murid-murid dapat menghubungkait tayangan video dengan tajuk pembelajaran. Seterusnya ialah fasa perkembangan yang berlangsung selama 15 minit. Terdapat dua aktiviti. Aktiviti yang pertama melibatkan guru menerangkan tentang maksud, hukum dan dalil pengurusan jenazah serta menyatakan tindakan ketika menghadapi orang yang sedang ternat. Manakala aktiviti yang kedua, seperti yang terpapar di dalam slide, terdapat beberapa aktiviti yang disusun mengikut urutan dan aktiviti ini diberi nama round robin yang berasaskan pembelajaran abad ke-21. Aktiviti ini adalah untuk memperkukuhkan lagi ingatan dan kefahaman murid tentang pembelajaran ini. Bagi fasa penutup pula, yang dilaksanakan selama 7 minit melibatkan komunikasi antara guru dan pelajar di mana guru akan memberi beberapa pernyataan berkaitan pembelajaran. Lalu, murid dikehendaki untuk mengangkat tangan jika mereka bersetuju dengan pernyataan tersebut. Seterusnya, pelajar diminta membuat catatan dan nota tentang apa yang telah dipelajari. Untuk sudut refleksi pula, 30 orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan penggayaan, manakala 5 orang murid gagal menguasai objektif pembelajaran. Baiklah, saya ingin membentangkan objektif bagi RPH yang kedua. Objektif dalam RPH kedua ada dua, iaitu murid dapat menyebut 5 daripada 8 tindakan awal terhadap jenazah dengan jawapan yang tepat. Yang kedua, murid dapat menyebut 4 kewajipan terhadap jenazah dengan jawapan yang tepat. Bahan bantu mengajar yang saya perlukan adalah kain batik, gambar, minyak, buku teks dan juga kain perca. Baiklah, saya ingin membentangkan aktiviti yang telah saya pilih dalam RPH kali ini. Pada permulaan ataupun set induksi mengambil masa lebih kurang 3 minit. Saya menggunakan seorang model di kalangan pelajar untuk menjadi jenazah. Antara soalan yang saya tanya adalah apa yang awak nampak dan juga apa yang perlu kita lakukan jika berlaku peristiwa seperti ini. Kemudian dalam perkembangan, langkah 1 mengambil masa lebih kurang 5 minit.
guru menyatakan terdapat 8 tindakan awal terhadap jenazah dan menjelaskan dengan padat dan terperinci. Mengapa saya menjelaskan dan menerangkan agar tidak berlaku kesalahfahaman ataupun salah maksud? Bagaimana cara untuk tindakan awal terhadap jenazah? Kemudian langkah 2 mengambil masa 15 minit. Guru meminta murid membuat demonstrasi di hadapan. Setelah guru jelaskan tadi 8 tindakan awal, kemudian murid mendemonstrasi pada kawannya yang menjadi jenazah tadi di hadapan. Wakil murid dikehendaki melaksanakan kepada rakannya di hadapan sambil dilihat oleh rakannya yang lain. Murid meneruskan langkah dengan arahan guru hingga selesai tindakan awal bagi jenazah. Baik, langkah ketiga mengambil masa selama 5 minit. Guru menunjukkan 4 gambar kewajipan terhadap jenazah dan bersoal jawab bersama murid. Di sini guru telah print 4 gambar iaitu kewajipan yang perlu dilaksanakan oleh murid. Lalu guru tanya kepada murid, gambar-gambar tersebut apa kaitannya dengan pengurusan jenazah? Kemudian guru menerangkan secara ringkas kewajipan yang perlu dilakukan oleh seorang Muslim terhadap jenazah. Penutup mengambil masa selama 2 minit. Guru merumuskan kepada murid tentang pembelajaran hari ini dan meminta murid bersedia untuk membaca bab seterusnya di rumah. Refleksi, 30/35 orang murid dapat menguasai objektif dan pembelajaran. 5 daripada 35 tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada RPH saya, objektif pertama, murid dapat menyebut 4 atau lebih alatan yang diperlukan semasa pengurusan jenazah. Yang kedua, murid dapat menyatakan langkah-langkah mengkafankan jenazah mengikut turutan yang betul. Dan bahan bantu mengajar yang digunakan adalah kain kafan, kapas, kertas A4 dan buku teks. Di sini saya menyatakan pada peringkat fasa permulaan, pelajar akan meneliti infografi yang dipaparkan. Jadi guru akan menayangkan atau memegang satu cardboard infografi berkaitan dengan cara-cara pengurusan jenazah dan langkah-langkah mengafankan jenazah. Jadi di sini pelajar akan lebih fokus dan menumpukan perhatian terhadap infografi yang ditayangkan. Seterusnya pada fasa perkembangan, pelajar akan dibahagikan ke dalam kumpulan serta diberikan kain kafan. Kemudian seorang wakil akan menjadi model sebagai jenazah dan rakan-rakan yang lain akan membantu menguruskan model tersebut dengan mengafankannya mengikut cara-cara dan langkah-langkah yang betul dengan bimbingan guru. Jadi di sini ada nilai murni kerjasama dan kemahiran berfikir aras tinggi, menganalisis dan mengaplikasi. Kemudian guru membimbing pelajar melaksanakan kerja dengan baik. Seterusnya sebagai penutup, pelajar akan diminta untuk menyebutkan semula turutan langkah-langkah mengafankan jenazah dengan tepat dan pelajar akan menyebut alatan yang diperlukan ketika menguruskan jenazah dengan betul. Okey, baiklah. Saya Siti Sarah binti Muhammad Saharuddin, nombor matrik P123555. Objektif RPH yang keempat, yang pertama, murid dapat menyatakan adab menziarahi jenazah secara beradab dan istiqamah. Yang kedua, murid dapat mendemonstrasi solat jenazah dan menziarahi jenazah secara beradab dan sopan. Bahan bantu mengajar. Bahan bantu mengajar yang saya gunakan yang pertama adalah gambar ataupun poster. Yang kedua, aktiviti, cardboard, spin and think. Yang ketiga, computer riba. Yang keempat, buku teks.
Baiklah, pada fasa permulaan, iaitu set induksi, akan dijalankan selama 3 minit. Guru menunjukkan gambar berkaitan solat jenazah dan adab-adab menziarahi jenazah. Soalan yang akan ditanya, apakah yang murid dapat huraikan berdasarkan gambar yang pertama? Apakah situasi yang berlaku di dalam gambar yang kedua? Aktiviti yang dijalankan, murid memerhatikan gambar yang guru tampal di papan putih. Yang kedua, soal jawab antara murid dan guru. Yang ketiga, jawapan murid dikaitkan dengan pelajaran pada hari ini. Kenapa aktiviti ini dipilih? Kerana untuk menarik perhatian dan fokus murid untuk menumpukan perhatian sepenuhnya ketika berada di dalam kelas. Baiklah, pada fasa perkembangan, langkah yang pertama akan dijalankan selama 12 minit. Aktiviti iaitu penjelasan daripada guru menggunakan buku teks tingkatan 3. Yang pertama, adab menziarahi jenazah. Yang kedua, konsep solat jenazah. Aktiviti yang dilakukan, guru memberi penerangan dan menyebut satu persatu adab menziarahi jenazah dan tata cara melakukan solat jenazah secara jelas. Yang kedua, penerangan dan penjelasan daripada guru membantu murid untuk mengingati pembelajaran mereka. Yang ketiga, 3 daripada 35 wakil murid diminta untuk menjelaskan semula konsep pengurusan jenazah kepada murid yang lain. Kenapa buku teks ini dipilih? Kerana terdapat maklumat yang sedia ada di dalam buku teks yang disertakan sekali dengan tata cara bergambar. Pada fasa perkembangan, langkah kedua dijalankan selama 10 minit. Aktiviti berkumpulan, iaitu amali solat jenazah. Yang pertama, murid dibahagikan kepada 4 kumpulan. Yang kedua, cardboard spin anting dipusingkan bagi menentukan cara perlakuan mana yang perlu dilakukan oleh kumpulan tersebut. Yang ketiga, menerangkan pelaksanaan cara solat jenazah secara berkumpulan oleh pelajar. Yang keempat, penghayatan ketika aktiviti ini dijalankan. Kenapa aktiviti cardboard spin ini digunakan? Untuk menguji kesediaan murid ketika berada di sesi pembelajaran. Okeylah, pada fasa yang penutup ataupun fasa yang terakhir, iaitu rumusan, dijalankan selama 5 minit. Kefahaman mengenai adab menziarahi jenazah dan konsep pengurusan jenazah melalui kuis Kahoot. Apa yang akan disoal? Pengajaran yang diperolehi semasa sesi pembelajaran. Yang pertama, murid diminta untuk menjawab kuis Kahoot yang telah disediakan oleh guru berkaitan pembelajaran yang telah dipelajari. Aktiviti ini dilakukan secara berkumpulan. Yang ketiga, penilaian diukur melalui markah yang diperolehi. Yang keempat, guru membuat rumusan keseluruhan tentang isi pelajaran. Yang kelima, murid diminta menyebut semula adab ketika mengunjungi jenazah dan konsep solat jenazah secara kelas, kumpulan dan individu. Refleksi, 24/35 orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan penggayaan dan pengukuhan. 11 daripada 35 orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberikan latihan pemulihan. Baiklah, itu sahaja pembentangan daripada kumpulan 6. Sekian, terima kasih.